Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memuji Allah seperti mana Dia kendaki dipuji, iaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tajuk sesi TikTok Salam Jumaat hari ini apa ialah mengenai doa dan sains. Sebenarnya mana Apek selalu kata Apek datang daripada jurusan sains, akal, tafakur. Dulu etis, keluarga agama Kristian, keluarga Cina. Ada keluarga Cina yang menyembah tokong, Apek tidak, Apek keluarga Cina Kristian. Ya. Bagaimana sains boleh menjawab tentang doa, tentang keistimewaan doa? Apek nak cerita bahawa dulu sebagai etis doa pada siapa? Etis tak percaya Tuhan, jadi nak berdoa pada siapa? Apek mula betul-betul berdoa ialah pada pertengahan tahun 79 apabila berlaku satu peristiwa dalam keluarga saya. Ibu bapa saya terpisah, bergaduh. Ini bab hidup, tahulah, kebendaan, maksiat, judi, macam mana arak, ya. Macam nak cerita kan, cerita ibu bapa ni ada orang tegur lah, jangan cerita benda buruk. Jadi kalau saya tak cerita, orang tak faham apa berlaku pada saya. Dalam keadaan saya separuh etis, separuh ikut Kristian, boleh terdoa kepada Tuhan. Baik, jangan ceritalah, ni Jumaat lah, ya. Yang kenali saya, jumpa saya, mungkin satu hari saya akan tulis dalam buku memoir hidup saya, The Love and Life of Cina Apek. Macam Omar Khayyam. Saya akan cerita apa sebenarnya berlaku. Waalaikumsalam semua. Sifu panggil aku boleh. Panggil saya Apek. Kerana syaitan bisik kepada saya, kalau panggil Sifu saya akan terkabur. Ya, kalau panggil saya Buya lagi terkabur. Ustaz ke? Wah, semua panggil Sifu. Ini geng mana ni? Ini geng mana semua hari ni? Terima kasih semua. Mr. Rez juga, ya. Tak apa. Sifu lah, ya. Waalaikumsalam. Wah, banyak ni pengikut ni. Ayah. Okey. Jadi, saya boleh doa. Okey, saya peristiwa tu. Saya cerita niat ikhlas, ya. Saya tak namakan ibu bapa saya. Ayah saya terjerumus dalam budaya arak dan judi. Semasa saya lahir Singapura, tidak. Adik saya lahir Singapura, masa tu Singapura belum bercerai. Lalu ayah saya tentera, kena hantar ke Singapura untuk latih juga di sana, kahwin sana. Dan kami beranak di sana. Dan ayah posting ke Port Dickson, barak tentera Port Dickson. Saya kecil lagi. Masa tu bahagia hidupan mak bapak saya, keluarga saya dan adik saya, ya, lelaki. Lepas tu kita pindah ke air panas Kuala Lumpur. Mulalah ayah saya berubah. Bila campur dengan geng-geng Cina di Chowkit Road. Bukan semua Cina di Chowkit Road tak baik. Ini sejarah hidup ayah saya. Betulan begitu. Saya cerita pengalaman sendiri. Ya, jangan troll saya. Mulalah di hidup minum arak, main judi. Dan walaupun saya kecil, porak-peranda rumah tangga keluarga saya. Kerana orang berjudi, orang kena penyakit judi, main saham, main spekulasi. Ada ketamakan. Tak tahulah macam mana ketamakan tu masuk. Ada geram. Ya. Inilah kerja syaitan, bisikan syaitan. Hari pertama dapat gaji, bukan hari kedua, bukan minggu kedua, bukan akhir bulan. Malam itu juga habis duit. Nasib baik, amalan tentera Malaysia, dia bahagikan duit gaji kepada isteri. Mak saya dapatlah sedikit. Tak dihabiskan semua. Mak saya pergi menuntut kat komandan Kem Odibert.
untuk hampir semua gaji ayah saya, kerana dia merayu menangis, kata suami saya berjudi semua, habis duit dia. Ayah saya marah, tapi apa nak buat, komandan memerintahkan. Gaji diberikan banyak kepada isteri, kamu cukup-cukup lah merokok ke apa kan. Tapi minuman arak, balik mabuk, bergaduh, bising rumah, bertumbuk menada, Allahu Akbar. Saya kecil masa tu, saya tak tahu apa. Kami pun di rotan lah, di rotan, dipukul. Jadi cukup sedih sejarah Apek ni. Ini sejarah Apek. Kalau awak bahagia, bersyukurlah. Kalau ada keluarga yang baik, beramal soleh, bahagia. Ini natijah saya beritahu hidup untuk kebaikannya. Bukan saya suruh copycat, ulangi, troll, jadi macam keluarga saya yang silam. Amat sedih. Ya. Tapi saya dipaksa belajar kat rumah, belajar sungguh-sungguh. Saya tak boleh keluar rumah, kena rotan. Ya. Jadi cukup sedih hidup kecil saya masa budak-budak lagi. Saya tak tahu menangis. Saya ingat lagi, saya tak tahu menangis bila di rotan ibu saya. Yang sayang saya, ibu saya, amat sayang saya. Saya tak faham masa tu. Dia rotan saya untuk saya jadi baik. Saya dapat markah B saja. Awak ini semua kalau dapat A, ada doa, ada jampi. Dulu keluarga saya tak ada jampi untuk saya dapat A. Saya dijampi dengan rotan, disihir dengan rotan. Saya takut puaka rotan itu. Saya dapat nombor 1 dalam kelas berapa kali pun tak terkira. Sampai saya dimasukkan sekolah VI, sekolah terbaik zaman itu, Victoria Institution. Ya, dan saya kalau dapat B saja, rotan. B saja kena rotan. A minus saya boleh terangkat ibu, itu A lagi bu. Jangan rotan saya. Apa pasal ada minus? Ya. Jadi bila saya dapat C, mampus, Allahu Akbar. Kalau tak ada D. Tingkatan 1 baru D. Masa tu saya besar sikit. Mak saya pula serahkan ayah saya, ajar saya. Ya. Masa kecil saya kena hafal semua. Sifir 12. You sekarang lah tanya apa sifir 11 kali 12. Saya boleh jawab. 12 kali 12. Saya boleh jawab. Macam ini saja. Bahasa Cina. Mama. Ada 4 nada. Jawab silap saja kena rotan. Ya. Saya tak hafal seluruh kitab Cina. Saya jadi hafiz. Sekarang dah lupa. Kerana rotan itu tak boleh buat awak ingat. Jampi mungkin kot. Wallahualam. Tapi saya dapat nombor 1 dalam kelas. 3A masa LCE SRP. 3A masa MCE SPM. Pelajar terbaik top 4 lah. Dimasukkan ke sekolah VI. Ya. Tapi itu hidup merana. Hidup penuh dengan luka-luka. Dalaman dan luar. Dan saya pun tak tahu kepada mana saya nak tuju. Merayu. Supaya dikeluarkan dari keluarga macam ni. Saya nak lari pun tak tahu mana saya. Mana faham apa. Ya. Dan tengok kemabukan judi hidup dan keluarga saya. Itu yang saya kata macam gangster. Saya pun tahu gangster kerana ayah saya campur dengan orang-orang macam tu. Bukan cerita baik. Ya. Jadi satu hari bila ayah saya pencen, tahun 79, masa tu umur saya baru masa 17, ayah saya bertaubat. Dia kata bertaubat, tak merokok, tak minum arak, tak judi, pergi gereja. Dia mendakwa dia pergi gereja kerana terbaca buku gereja, buku Kristian yang saya bawa balik rumah. Saya masa tu tak tahu mana nak pergi, agama mana ikut. Saya sangka Islam ni Melayu punya, saya sangka Hindu ni India punya. Saya ikutlah agama moden, Zen, Buddha. Saya mengkaji tentang falsafah Aristotle. Saya jaga kutub kanan. Saya kerja di perpustakaan. Ya. Saya assistant librarian VI. Saya duduk dengan kalau you pergi VI, tak tahu ada lagi lah VI. Dia punya kutub kanan sampai dinding. Saya tinggi, saya tengok semua buku daripada Dewey Decimal System, daripada 000 sampai 999. Tanya saya apa Dewey Decimal System. 000 General, 100 Fine Arts, 200 Sastra, 300 Agama, sampai Sains. Saya baca semua buku. Saya minat pada ilmu. Saya tak hafal Bible. Masa tu tak ada internet, tak ada TikTok, tak ada boleh macam ini.
Tak ada distraction. Tak ada benda memisungkan pandangan macam sekarang ni. Sikit-sikit nampak buah dada. Sikit-sikit nampak buntut. Apa tak terpesong? Tengok Cina Apek ni nak buat apa? Berapa orang tengok Cina Apek ni? Ada berapa? 41 ekor. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur. Tapi lepas tu dia belit lah. Tengok punggung saya tengok beribu orang tengok. Tapi saya juga jalankan sesi TikTok saya sebagai cara saya menyampaikan, berkongsi. Saya tak boleh digelar sebagai Buya Apek atau Sifu Apek atau Ustaz. Kerana tak ada tauliah. Kalau panggil nanti kena haram. Saya kongsi pengalaman saja. Pengalaman, doa dan sains. Macam mana saya boleh terdoa. Bila ayah saya bertaubat baik, mak saya masa tu dia menyara hidup kita semua dengan menjual rokok, menjual air, menjahit. Itu jahit satu pangkat tu 10 sen, saya ingat lagi. Saya tolong mak saya jahit. Lepas tu mak saya jual sabun, ketuk bintu ke bintu di Camp Wadiburn. Sampai kedai mamak marah. Pasal orang jual RM1, dia jual 90 sen. Dia ambil kilang. Mak saya berusaha menyara hidup kami 4 beranak dan dia jual rokok Kelab Kuda masa tu saya umur 15. Saya tolong dia bawa beg Shanghai tu, beg Shanghai Hong Kong macam tu yang berpetak-petak dan itu macam tu punya buka, mengisi rokok. Saya ambil bako, saya jalan main incai, cakaplah bahasa Cina. Jual rokok. Saya dapat rasa saya jual 2 kotak rokok saya pertama RM3, dapatlah 30 sen. Saya pegang 30 sen tu, Allahu Akbar. Menangislah kalau kenang. Untuk dapat duit susah kerana ayah perjudikan habis duit. Kita miskin. Saya baju tak ada. Jiran yang bagi. Jadi seluar saya tinggi, seluar saya bergantung. Punya sedih. Dan saya tak tahu siapa saya nak merayu. Tapi timbul tafakur dalam diri saya. Saya percaya Allah timbulkan fikir dalam diri saya. Kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya dilahirkan dalam keluarga Cina? Kenapa saya dilahirkan keluarga Cina macam ini? Kenapa saya tak dilahirkan keluarga jiran? Keluarga Melayu yang ajak saya, mari nak, kesian, kena orang nak mari nak, kesian, minumlah bersama anak-anak dia. Jadi itulah pengajaran saya, pengalaman. Itulah guru. Ada orang tanya, siapa guru Cina Apek? Saya tak tahu siapa guru saya, tapi saya tahu ada yang mengajar saya berfikir mendalam, akhirnya menuju baik. Alhamdulillah. Akhirnya menuju baik. Jadi satu hari ayah saya dah bertaubat, mak saya dah maju. Dia main mahjong lah. Main mahjong, orang Cina main mahjong. Hari-hari main mahjong sampai tengah malam. Jadi ayah saya bagi keluarkan fatwa. Haram ini mahjong. Kalau balik lepas pukul 10 malam, pintu ini terkunci. Padahal mak saya membiayai semua kita kat rumah. Mak saya membayar sewa, mak yang saya macam-macam lah. Jadi mak saya balik juga tengah malam. Ayah saya dah kunci pintu. Mak saya marah ayah saya. Ini rumah saya bukan awak punya. Saya yang bayar sewa. Berlaku bergaduhan. Ayah saya tendang ibu saya tu. Dia jatuh dari tangga. Berdarah, berlumuran darah. Adik saya yang rapat dengan ayah saya, adik saya rapat, tiba-tiba menjerit, mengamuk, maki ayah saya dengan kata-kata kesat. Lalu pergi dengan ibu saya. Ayah saya terkejut kerana saya bukan anak kesayangan. Saya sentiasa dikutuk oleh ayah saya. Awak sangka awak pandai. Tapi adik saya kata-kata manis. Rupanya yang disayangi dia memberontak terhadap dia. Saya yang tidak disayangi, diam. Balik ke katil saya. Saya tak tahulah saya menangis ke tidak. Saya tidak tahu menangis. Saya percaya saya tak menangis. Saya dah punya sedih, punya depresi, punya sakit jiwa. Dah tak tahu menangis. Saya keluarkan buku kosong. Saya mencatat. Wahai Tuhan, Dear God. Masa itulah mula saya berdoa. Kalau nak dipanggil doa, kerana saya bercakap kepada sesuatu. Tuhan, saya kata. Kenapa? Jawablah jika kamu wujud. Jika engkau wujud. Saya percaya itulah doa pertama saya.
Terang kepada saya kenapa ini berlaku. Kalau engkau wujud, kenapa jadikan saya? Kenapa jadikan sengsara atas muka bumi? Saya tak minta Pak Padri. Masa tu saya ikut gereja. Saya percaya itulah doa pertama saya kepada Allah. Masa tu pun saya tak tahu sebut Allah. Ya. Tapi apa yang berlaku? Allah jawab. Allah balas doa saya. Pendekkan cerita. 6 bulan kemudian, saya memeluk Islam. Pendek cerita. Mana Allah jawab. Dan masa tu mulalah perjalanan yang cukup ajaib. Cukup istimewa. Saya tinggalkan dunia. Tapi dunia mengejar saya. Seperti mana saya terbaca hadis Ali Ibn Abi Talib. Karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Untuk pendekkan cerita, saya nak cerita tentang doa dan sains. Saya tak mau cerita sangat sejarah hidup saya. Sedih. Dan bukan saya nak di-troll hidup saya. Saya bukan nak troll agama. Saya nak beri pandangan saya tentang doa dan sains. Macam mana doa boleh mendatangkan sesuatu yang tidak saintifik. Sains ialah kalau kamu kerja ini, kamu dapat ini. Kamu buat A, kamu dapat B. Tapi awak doa, awak dapat masuk Islam. Tak faham? Tak ada orang dakwah kepada kamu. Macam mana boleh masuk Islam? Kita kata dengan kuasa Allah. Ya. Tapi apakah berlawanan dengan sains? Saya percaya tidak. Saya percaya Allah jadikan sains. Dan saya percaya doa sejajar dengan sains begini. Pertama, apa itu sains? Sains, orang kata sains mesti menang. Tak betul. Sains tak menang. Tak betul juga. Sains bukan satu kuda judi untuk menang atau kalah. Sains adalah satu kaedah. Sains adalah satu proses, tata cara, tertib, sistematik, berdasarkan pemerhatian, observation. Kita perhati. Dan sekarang saya perhati doa. Doa dapat. Sains lah tu. Makan ini nitrogen dari Profesor Mustafa Ali Muhammad, tambah tenaga, cergas. Sains lah tu. Jadi kita kena kaji apa ada dalam tu. Ya. Kita tengok wabak. Tak ada banyak berkelimpangan. Semua yang meninggal dunia kes lain. Alamak. Sentuh KKM, jangan troll lah KKM. Okey, tukar tajuk. Kita perhati. Pemerhatian ini asas kepada sains. Asas kepada tafakur. Tidakkah kamu memerhati? Aro'aita. Alam taro kaifa. Tidakkah kamu perhati bagaimana kami turunkan air hujan dari langit? Dan jika ia masin macam air laut. Kita perhati air laut. Betul juga dia masin. Kalau dia masin macam laut, bagaimana kamu boleh minum? Memang tak boleh minum. Cubalah minum air laut. Tak boleh. Gila kau jadi. Kamu boleh mati. Air, tapi tak sama. Padahal air yang sama. Perhati rupanya ada fractional distillation atau osmosis. Itu sains lah zaman dulu. Aku dapat A dulu, tak payah tanya. Ya? Ada orang nak tanya apa? Baik saya baca sebelum. Selamat tengah hari. Okey, selamat tengah hari. Sains adalah sebahagian ilmu daripada ilmu Allah. Ya, betul. Itu ya. Saya mau cakap lah. Mahjong haram. Allahu Akbar. Tanyalah itu Dato' Mazhar. Saya tak ada cakap haram. Saya cakap mak saya main mahjong. Okey, balik pada main mahjong tadi. Mak saya marah balik ayah saya. Awak judi sampai habis duit berpuluh, beratus, beribu. Saya main mahjong baru 50 seno. Saya tak tahu halal ke haram ya. Okey. Tapi judi haram lah ya. Judi nasib haram. Okey, jadi bila kita perhati doa dan saya terbaca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah. Hanya engkau kami minta pertolongan. Doa tu. Dan ihdinas siratal mustaqim. Doa pertama selepas kata hanya engkau ialah tunjuklah kami pada jalan yang lurus. Cantik. Dan Allah ada tempat lain Al-Quran sebut berfirman yang bermaksud minta dari daku, niscaya aku kurniakan. Power.
Tak ada, dia kata minta aku, engkau pergi semayang, engkau pergi ambil air semayang, engkau pergi membaca Quran, engkau pergi bersedekah, aku kurniakan. Tak, minta dari aku kurniakan. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta. Tengok. Hanya engkau kami minta. Bermakna dia akan bagi ya. Jadi saya minta, Allah bagi. Lepas tu doa saya yang kedua, yang paling power dalam hidup saya apa? Semasa saya memeluk Islam. Seketika lepas saya memeluk Islam, beberapa hari, seminggu dua, saya terbaca hadis. Saya terbaca ayat. Marilah menuju aku, cari ilmu aku. Engkau berada fi sabilillah. Engkau kalau mati tengah jalan syahid, engkau dilindungi. Engkau diberikan rezeki, keluarga yang kau tinggalkan dijamin rezeki. Malaikat mengembangkan sayap untuk melindungi kamu, menaungi kamu. Ikan di laut dan sungai berdoa untuk kamu. Dan aku kekasihmu, aku kurniakan apa kamu minta. Lantas saya angkat tangan memohon, Tuhanku, berikanlah janjimu ini. Pendek saja saya punya doa tu. Saya tak adalah buat apa istimewa, jampi, pup sini, pup sana, tak ada. Tuhanku, janjimu ku tuntut. Lepas itu saya serah semua. Saya tinggalkan sekolah keluarga angkat saya di Melaka. WVI ke Melaka, SFI. Saya tinggalkan SFI. Saya berada di Masjid Tengkera dengan seorang kawan tabligh. Dan pendekkan cerita, saya tak ada rasa risau. Dan setiap hari yang berlaku, saya tak ada kelaparan. Saya tak ada minta sedekah. You tak jumpa Cina Apek di Masjid Tengkera tahun 80 tu tengah minta sedekah. Ada Cina malam minta sedekah. Tak ada. Saya lah tu. Saya dapat jalan dari tempat ke tempat. Adalah seorang hamba Allah letak duit dalam poket saya, 2-3 ringgit. Kamu saudara baru? Saya kata, ya. Dia letak duit. Saya kata, kenapa Encik? Kenapa abang letak? Zakat, dia kata. Oh, saya tak tahu zakat. Oh, gitu. Saya baca lagi, dah takut. Uncle ada nampak hari tu dekat Mamak Shah Alam. Betul ke? Mamak Shah. Hari bila? Uncle ada hari itu tanah rata? Ada. Shah Alam, Syaz. Tak ingatlah. Saya sekarang banyak taman muda ceras. Subang Jaya. Dalam Patol lah sama Amoy. Itulah Apek lah. Tegur-tegur lah Apek ya. Okay. Okay. Jadi, bila saya jumpa balik ibu saya, dekat berapa bulan kemudian, dia dapat beli 2 biji rumah. Dia cerita kat saya, masa awak tak ada, hujan lebat di Kelab Kuda, orang tak boleh keluar, orang terpaksa makan mi udang mak saya. Sup mi pun sudah habis, dia letak air panas, letak garam pun orang sapu. Untung banyak, dia kata, 1,000 satu hari. Masa tu tau, ingat tahun 80, saya terkumpul 50,000. Income tax pun kejar. Iya, ini income tax. Saya pun upah orang tulis surat kata saya cuci baju dulu, kumpul duit. Dapat beli 2 biji rumah. Saya mau kasih awak. Saya tak terima. Mak saya nak sangat bagi saya rumah dia. Saya tak terima sampai sekarang. Ya. Nanti bergaduh adik-beradik. Faham lah ya. Tetapi saya terkejut. Janji Allah betul. Mak yang saya tinggalkan tak ada apa. Ada 2 biji rumah. Ayah saya yang sudah terpisah dengan ibu saya dapat juga 2 biji rumah, tapi melalui cara lain. Dia kahwin semula seorang nyonya yang pendanang rambut. Ada 2 biji rumah. Dia ambil entah apa jadi 2 biji rumah tu. Tapi Allah bagi juga. Adik lelaki saya 2 apartmen. Palm Court, Brickfield. Tapi dia main saham, dia kena tipu, habis 2 apartmen tu. Semua dapat. Apa awak buat dengan dia, itu awak punya pasal. Allah beri kamu macam kisah 2 kebun dalam surah Al-Kahf. Semua saksama. Allah Maha Adil. Apa awak buat dengan kurniaan Allah, awak punya pasal, awak zalimi diri sendiri. Bukan Allah. Tak payah renung, memang benar. Saya saksikan mak saya, ayah saya, adik saya, adik perempuan saya jadi peragawati, model. Kawan dengan Yakuza, mafia Jepun. Dia tinggi,
cantik, ramai boyfriend. Bila dia boyfriend memata hati dia, dia telefon, aku banyak sedih, lelaki ni semua jahat. Saya kata, mana awak jumpa lelaki itu? Kelab malam. Patutlah kalau awak jumpa ke gereja pun syaitan ada, apatah lagi kelab malam. Lepas tu dia bertambah kaya, dia dapat 2 rumah juga. Ya. Apa dia buat dengan rumah tu? Dia punya pasal hidup dia mewah. Saya bagi nasihat dia, masa dia susah minta nasihat, masa senang lupa sama abang dia. Abang. Saya lagi ada 2 adik, saya tak berhenti di sini, tapi ni lagi satu adik. Dan saya percaya diri saya mesti dapat 2 biji rumah. Mana rumah saya? Kalau semua keluarga saya, Allah janji bagi rezeki dan semua orang 2 rumah, itu firasatnya. Ini ilmu ilham firasat. Jangan cakap semua orang mesti dapat 2 rumah. Jadi bagi saya, tentu sekali Allah sediakan saya 2 rumah. Tapi sampai sekarang saya tak tahu. Tapi saya percaya Allah berikan hikmahnya. Itu bab rezeki saja, tuan. Masa saya perjalanan, saya doa kepada Allah berikan saya ilmu. Saya nak jadi ulama. Saya nak pakai serban besar. Saya nak jadi mufti. Saya nak dapat PhD. Ya, Allah tak izinkan. Allah bawa saya dari jemaah ke jemaah, dalam dan luar negara. Allah bawa saya dari guru ke guru. Orang putih ada, orang Arab ada, orang India ada, orang Indonesia ada, orang Melayu pun ada. Saya tak tahu kenapa. Saya dah ikhtiar. Tapi perjalanan hidup saya macam saya terapung dalam sungai. Tak boleh saya tentukan tebing mana pun saya nak landing. Landing sana saya kata,